Lenggong bekas Timbalan Menteri. Dia di antara orang yang terlibat dalam mengambil kuasa di Negeri Perak ini baru-baru ini, tahun dulu. Itu yang betul. Rampas kuasa. Yang berhormat Lenggong tak boleh nafi kerana saya berjumpa dengan beliau di Casuarina Hotel pada malam pukul 1 pagi di mana kita ada situasi serius. Saya nampak beliau sudah sedia. Saya tanya kepada beliau, you know what's going to happen tomorrow. Tak boleh lupa kan? Tapi we'll move on. We know the black hand. We know the black hand in Perak politics. Tak apa. Dato' ini betul. Jadi mengenai task force ini yang saya kata ini ada satu retorik, satu perkara. Saya rasa kerajaan mengadakan satu task force ini kerana kerajaan sedarlah bahawa apa yang telah diajar kepada mereka pada tahun 2008 di mana they took it for granted dalam 52 tahun bahawa undi-undi India semestinya akan pergi ke Barisan Nasional. Mereka tahu sekarang bahawa you cannot play with these Indian voters anymore. Jadi mereka lebih-lebih lagi di Hulu Selangor, pilihan raya kecil akan datang bahawa come with all kind of rhetoric and all kind of ways untuk mengatakan. Tetapi dalam hati mereka ini bukan serius. If the delivery system yang telah cacat, itu yang kita nak cari jalan. And yang perlu sekarang dikatakan ada timbalan menteri, ada menteri yang dalam komoditi tersebut. Semua menteri-menteri ada di sini. Kenapa mereka telah gagal untuk mengimplementasikan projek-projek kerajaan? Dan khususnya kerajaan telah mengatakan 4 tahun dulu bahawa sasaran mereka untuk ikuti India adalah 3% pada atau sebelum tahun 2010. Sekarang sasaran itu telah dipindah, telah ditukar ke 2020. Apa asas mereka? Kenapa tidak boleh dicapai? Ini adalah perkara di antara perkara yang perlu diambil kira. Dato' yang betul. Selain dari itu adalah Equal Opportunity Commission. Saya macam One Malaysia. Saya pun di antara orang mengatakan I'm Malaysian first, Indian second. Dan saya Equal Opportunity Commission. Saya rasa adalah satu copycat dari Pakatan Rakyat. Dulu One Malaysia ini copycat dari DAP. Dan sekarang Equal Opportunity Commission di mana the platform of kita Pakatan Rakyat yang telah dilancarkan pada bulan Disember, satu di antaranya adalah Equal Opportunity Commission di mana sekarang kerajaan sedar bahawa itu adalah satu dasar yang baik. Kerajaan pun ingin kopikan tersebut, tetapi yang menjadi masalah kepada kita semua, apakah dasar penuhnya? Kerana Equal Opportunity Commission bermakna yang beza di Hong Kong, di South Africa, di India, di Australia, di Amerika. Di antaranya, Equal Opportunity Commission, adakah ia merangkumi bila seseorang tidak boleh mendapat kerja, racial discrimination, dan berkaitan dengan hal ehwal orang asli? Adakah semua ini juga akan dirangkumi dalam bila EOC ini ditubuhkan? Soalan saya ini adalah kerana saya hairan, Dato' Betul. Semasa Parlimen bersidang, kenapa dasar kerajaan yang baru tidak dibawa dan didebat di Parlimen ni? Parlimen is irrelevant. Lebih saya nampak kebanyakan kali New Economic Model. Bukankah itu satu dasar yang baru di mana perlu pengetahuan dan persedaran di antara ahli parlimen negara ini? Kenapa perkara itu tidak dibawa di Parlimen dan didebat? Yang nak bagi jalan yang amat Lenggong dalam bangun yang amat. Mengakulah. Oh, Batu Gajah, saya pinjam masa dulu. Siap. Ya, terima kasih Yang Mohormat Ibu Barat. Memang benar apa yang dinyatakan oleh Ibu Barat. Tadi saya ingin bagikan adalah draft rang undang-undang and new economic model. Rancangan Malaysia ke-8. Belanjawan negara. Langsung tidak melibatkan ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini. Kerajaan bukan kata mau menggalak dan mengamalkan politik satu Malaysia yang inklusif. Tapi ahli-ahli dalam Dewan ini semua dikecualikan, diketepikan pandangan mereka. Yang berhormat Ibu Barat setuju bahawa dalam Dewan ini kita ada ramai ahli parlimen yang begitu cerdik, pandai, profesional. Kita contoh, kalau bidang ekonomi,
Yang Berhormat Petaling Jaya Utara, Yang Berhormat Rembau. Kalau dalam bidang perubatan, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Kepong. Kalau dalam bidang haiwan wanita, Padang Sadung, Kuantan, Bukit Mentajam. Dalam bidang undang-undang, Yang Berhormat Ipoh Barat, Bukit Kelugo, Balai Pulau. Mengapa semua idea-idea maklumat ini tidak melibatkan kami semua untuk memberi pandangan? Jadi itu adalah kesalahan yang paling besar Perdana Menteri dengan mengetepikan penglibatan ahli parlimen. Setujukah Yang Berhormat Ipoh Barat? Setuju dengan penuh. Tapi saya hairan bahawa kita tidak ada reformasi dalam parlimen ini. Kerana kenapa kegagalan tersebut? Saya rasa apa yang dikatakan oleh Batu Gajah adalah, dengan kalau kita tengok bukan saja rancangan Malaysia ke-8, ke-9 dan dasar-dasar baru. Sekarang ya, Dato' Betul, yang saya katakan adalah kerajaan membawa satu dasar yang baru mengenai task force for India, dasar new economic model. Kenapa ia tidak dibawa di parlimen dan didebatkan di sini? Nak bagi lenggong ya, mereka? Bagi lenggong cakap sikit. Siapa tu? Ni lenggong. Rokok? Lenggong, lenggong kaki man. Cepat lah. 1 minute. Saya dengar Batu Gajah cakap kenapa new model ekonomi rancangan Malaysia ke-10, ke-11 tidak diajak berbincang. Tempoh hari sahabat kita sebut tentang bagaimana DAP merangka belanjawan. Bukan tak jemput orang lain, malah hanya di kalangan mereka saja berbincang. Lagi okay, nampak cukup. Ini Yang Berhormat Tuan Speaker. Ini Yang Berhormat. No, this is the quality of MPs we have here. Inilah kualiti dia. Tak fahamkah dasar parti dan dasar kerajaan? Dasar kerajaan adalah hak semua kita. We got a right. Dasar parti adalah parti sendiri. Yang ni Dato' Petua, I'm willing to give him a fresh, simple course on these differences. Saya rasa kesian sama Yang Berhormat bekas Timbalan Menteri lah. Bekas Timbalan Menteri tak tahu hal ni. Dato' Petua, peranan parlimen tidak boleh dikecil-kecilkan. Saya ingin memberitahu, saya harap kerajaan akan ambil satu iktibar dengan serius. Saya telah beritahu kepada menteri dalam Jabatan Perdana Menteri bahawa ada perlu revolusi and new thinking dalam parlimen. Di antaranya, Dato' ini betul, adalah kita patut ada committee system. Saya cadangkan bahawa kita ada kursi 226 kursi sekarang saya ingat. Kita perlu hapuskan 150 kursi. Kita perlu hanya 100 kursi di sini. Selain macam House of Commons perlu berdiri, dan kita perlu ada kerajaan dan pembangkang untuk mendapat apa-apa debate dan apa-apa keputusan dibuat. Kita tak perlu semua ahli parlimen berada dalam committee stage di parlimen. Apakah kita, kalau sedemikian, kalau kita tengok sistem di India, apa yang kita telah pelajari, dengan izin, apa yang kita telah pelajari bila kita pergi ke parlimen-parlimen luar negara? Saya difahamkan ada baru-baru ini Dato' Yang Bertuah dan lain-lain yang Dato' Yang Bertuah pun telah pergi ke luar negara. Apakah yang kita telah pelajari? Adakah kita ada pelajari sistem yang baru? Kenapa kita perlu ada semua ahli parlimen datang ke sini, berduduk di sini dari pagi sampai malam? It's a fruitless task. It should not be in committee. We should be limited at committee stage. Setiap komiti, setiap kementerian ada komiti, itu berfungsi dan lebih baik dari sistem yang sedia ada. Ia juga akan menjimatkan berjuta-juta ringgit. Dato' Yang Bertuah. Akhir sekali, Dato' Yang Bertuah.